Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dalam sesi FB Live ya untuk membincangkan mengenai topik rokok, vape dan shisha menurut pandangan Islam ya, bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru ya, daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Hirman, Ustaz Syazali Hirman untuk membincangkan mengenai topik rokok, vape dan shisha menurut pandangan Islam ya. Okey. Baiklah, nampaknya Ustaz Hirman dah online. Okey. Sekejap ya, saya cuba untuk invite Ustaz ke broadcast sebentar. Jadi Ustaz Hirman Ustaz Hirman adalah graduan ya daripada Universiti Al-Iman Republik Yaman ya. Dalam bidang fiqh dan usul fiqh ya, beliau mendapat degree dan master daripada Universiti Al-Iman Republik Yaman, dan beliau juga berjaya menghabiskan PhD dalam bidang usul fiqh di Universiti Sains Malaysia ya. Beliau berasal daripada Pulau Pinang dan sekarang menetap di Bangi ya. Okey. Ustaz Syazali Hirman. Okey, jadi okey, so Ustaz Syazali dapat tak? Dah dapat ke invitation? Okey. Okey, nampaknya saya pun tak pasti kenapa Ustaz Syazali masih belum muncul di broadcast lagi. Mungkin kita terpaksa menggunakan teknik Facebook Messenger ya. Okey. Facebook Messenger. Okey, jadi berkenaan dengan rokok vape ya, daripada pandangan Islam ya. Kita akan berbincang lebih detail. Okay, saya akan cuba call Ustaz Syazali melalui Facebook broadcast ya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Okey, harap para netizen dapat mendengar. Ustaz, dengar tak? Boleh dengar tak? Okey ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, baiklah Ustaz. Okey, harapnya para netizen dapat melihat gambar Ustaz di skrin. Okey Ustaz, cuba mungkin Ustaz boleh sharekan sikit background ataupun latar belakang Ustaz ya. Untuk kita, sebelum kita teruskan sesi FB Live kita hari ini mengenai topik yang kita bincangkan. Okay, so seperti yang kita dah sedia maklum, Ustaz graduan daripada Universiti Al-Iman Republik Yaman ya Ustaz. Mungkin Ustaz ada tambahan sikit tentang background atau latar belakang Ustaz? Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nurul Yakin yang menjemput saya pada FB Live pada pagi ini. Rasanya sudut background tak ada apa sangatlah yang nak dikongsikan. Itu background pelajaran dari sudut di sudut pekerjaan. Sekarang bekerja sepenuh masa dengan Pertubuhan Ikram Malaysia sebagai unit haiwan syariah Ikram. Okey, baiklah Ustaz. Mungkin kita boleh teruskan pada perbincangan kita. Sekejap, sorry. Okey, jadi menurut pandangan Islam Ustaz, apakah hukum menghisap rokok, vape dan shisha ni Ustaz? Okey. Kita terus ke soalan tu. Jadi saya sebagai respon pertama
nak jawab tentang pandangan Islam, saya suka nak cakap macam ni lah. Dalam apa-apa saja isu, dia melihat hukum tu dari sudut pandangan pakar ataupun pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Jadi hukum, apa saja hukum bertitik tolak daripada situ. Jadi kalau pakar dalam bidang perubatan mengatakan sesuatu itu begini-begini, maka hukumnya pun berdasarkan apa respon daripada orang lain lah. Jadi kalau soalan tadi, hukum menghisap hukum daripada pandangan Islam, hukum dia kita refer kepada pakar perubatan dululah. Kalau pakar perubatan kata dia adalah suatu yang tak baik, yang menjejaskan kesihatan dan memudaratkan manusia, maka hukum dia pastilah menjurus kepada melarang perkara yang memudaratkan, sebab dia kaedah yang ataupun istilah dia dalam fiqh ni disebut prinsip, salah satu prinsip utama asas hukum fiqh ni adalah tidak memudaratkan dan tidak boleh mendatangkan mudarat. La darar wa la dirar. Okay, Ustaz. Jadi kalau kita tengok dari segi perubatan ya Ustaz, memang rokok adalah punca banyak penyakit ya Ustaz. Dia adalah antara punca penyakit kanser paru-paru ya, kanser tekak ya, kanser hidung ya, kanser dan segala jenis banyak kanser memang banyak dikaitkan dengan rokok ya. Dan vape pula dia masih baru, tetapi setakat ini telah banyak kajian menunjukkan bahawa vape juga boleh merosakkan paru-paru dan kesihatan ya. Dan shisha juga antara bahan yang berfungsi seperti rokok dan vape juga memberikan nikotin dan juga boleh menyebabkan masalah dari segi kesihatan. Jadi maksudnya mungkin kalau dari segi pandangan Islam tu, apa-apa yang menyebabkan masalah kesihatan, kira hukumnya adalah tidak dibolehkan ya Ustaz ya. Okey. Jadi bagaimana pula Ustaz melihat tentang ketagihan rokok, vape dan shisha ni dari pandangan Islam? Mudarat dia tu dari segi ibadah ataupun akidah umat Islam tu bagaimana Ustaz? Ketagihan rokok, vape dan shisha ni. Okey, sebelum nak respon yang begitu, dalam prinsip Islam, nyawa manusia, itu prinsip Islam, nyawa manusia bukan milik kita. Okay. Nyawa kita adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu dalam prinsip Islam. Jadi sebab itulah Islam melarang kita untuk bunuh diri. Kalau kita dah diri kamu sendiri, kau suka lah nak buat apa pun, nak bunuh ke, nak kerat tangan ke, nak cucuk diri sendiri ke kan. Tapi oleh kerana badan kita adalah diri kita, tubuh badan kita adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun amanah yang Allah bagi untuk kita jaga. Jadi berdasarkan prinsip itulah, jadi tak boleh untuk kita sebarangan buat ikut suka. Jadi sebab itulah kalau tengok dalam benda-benda lain pun, kalau orang bagi kat kita, bukan kita punya, mana kita boleh buat hak orang lain ikut suka kita. Itu jika hak orang lain, apatah lagi ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang beriman. Lebih-lebih lagi lah kita kena faham benda tu. Jadi apa pun bertitik tolak daripada iman sebenarnya. Kalau dia tak ada rasa heran siapa Allah, dia rasa dia lebih hebat daripada Allah, dia rasa dia boleh buat ikut suka dia, kita tak boleh sembang banyak lah, sebab dia dah rasa itu diri dia, dia punya, ikut suka aku, habis tak kat tu je lah. Jadi apa yang saya nak cakap ni adalah ditujukan kepada orang yang rasa dia adalah hamba Allah, dia orang yang beriman, yang merupakan hamba Allah, yang taat dan takut pada perintah Allah.
pasti dia akan menjaga amanah pinjaman yang Allah bagi pada dia, iaitu diri dia dan tubuh badan dia sendiri. Kita kebetulan baru selepas bulan puasa kan, dan sekarang ni bulan Syawal pun kita berpuasa 6 Syawal, dan memang tak dinafikan pun kelebihan dan ganjaran fadilat puasa ni. Bagus puasa ni, sehingga ada pintu syurga khusus bagi orang yang rajin berpuasa sunat. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang sahabat. Sahabat nama dia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia ni dia seorang rajin puasa. Sehingga berita tu sampai dekat Nabi. Dia suka puasa. Setiap hari, masa dia suka berpuasa tu, masa dia berpuasa setiap hari. Nabi pun panggil, Nabi kata, innaka la tasumu dahra wa taqumul lail. Nabi kata, kamu ni, aku dengar cerita kamu, kalau ada riwayat dia dalam Al-Bukhari, disebutkan lepas dia berkahwin, sehingga dia tak pernah menyentuh isteri dia. Bukan dia ada buat, tapi dia setiap hari puasa dan setiap malam dia qiyam. Ustaz, suara terputus Ustaz. Boleh suara kuat sikit. Terputus kan? Okey, sekarang dah okey. Okey, boleh teruskan Ustaz. Dah okey dah suara. Okey, suara dah okey. Sekejap. Okey Ustaz. Okey. Boleh dengar. Tak mana tadi saya cakap tadi. Ni bukan nak buat benda jahat. Setiap hari puasa, setiap malam qiyam. Cuma dia abnormal lah. Abnormal, dia bukan manusia. Sebab kita dijadikan sebagai manusia, bukan dijadikan sebagai malaikat. Jadi kalau Allah nak jadikan makhluk untuk tiap hari puasa ke, tiap hari solat ke, Allah boleh buat macam makhluk, macam malaikat. Tapi bila Allah buat makhluk macam manusia macam kita ni, dia ada tujuan yang lain. Jadi Nabi tanya kat dia, kalau kamu buat begitu, hajamat lahul aina wa nafihat lahun nafsa. Kalau nak terjemah dalam orang kata apa, bahasa Melayu buatkan mata kamu nanti sampai cekung dan kamu akan rasa letih. Kenapa saya baca hadis ni? Kebetulan kita baru lepas puasa, dan kita semua tahu tentang kelebihan dan ganjaran dan tuntutan berpuasa. Hadis, kalau puasa yang merupakan ibadat yang dituntut, yang baik, yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab puasa itu sendiri melahirkan takwa. Jika puasa itu sendiri, jika dilakukan keterlaluan, iaitu sehingga buat puasa hari-hari, pun Nabi larang. Apatah lagi rokok atau vape atau apa sajalah yang seumpama dengan tu, yang memang tak ada kelebihan apa pun. Kalau ikut pandangan doktor lah, takutlah ada pakar perubatan kata ada juga lah kelebihannya dari segi kesihatan. Tapi saya rasa tak ada kan, Doktor Nurul yakin. Memang setakat ni tak ada kelebihan Ustaz. Memang banyak keburukan sahaja. Kelebihan, tidak ada fadilat, tak dapat pahala pun. Kita buat hari-hari. Kalau buat kata seminggu sekali, lain-lain dibuat hari-hari. Kalau orang yang isap rokok tu kadang-kadang sehari tu sekotak. Lebih-lebih lagi lah kalau Nabi tahu. Jadi ini yang saya bagi tentang hadis. Dia lebih kurang macam ayat Quran. Allah kata, janganlah berkata kepada kedua ibu bapa kamu uff. Maknanya Allah nak kata, kalau kata uff pun tak boleh, takkan nak kena rajam mak bapak kita boleh. Jadi macam itulah. Kalau adilat dan ganjaran pun, tapi jika dilakukan sehingga memudaratkan diri,
Nabi larang. Nabi kata sebaik-baiknya kalau nak puasa sangat-sangat pun, Nabi kata puasalah puasa Nabi Daud yang selang sehari. Itu yang paling paling maksimum boleh dilakukan puasa. Allah Alam. Rasanya itu mungkin respon. Okey. Jadinya maksudnya apa-apa saja yang memudaratkan memang tidak dibolehkan dari sudut pandangan Islam ya, sama ada perkara itu perkara yang baik, tapi kalau terlalu dilakukan dengan terlalu berlebihan sehingga mendatangkan mudarat pun tidak dibolehkan. Ya. Apatah lagi kalau perkara itu mendatangkan keburukan ya, dan tentunya mendatangkan mudaratan, jadi memang tidak dibolehkanlah dari sudut pandangan Islam ya Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz boleh share apa alternatif kepada rokok, vape dan shisha menurut pandangan Islam ya, sebab kalau kita lihat ramai orang mengambil rokok ya, mengambil vape, shisha untuk mengurangkan stres ya, untuk menenangkan perasaan. Jadi kalau menurut pandangan Islam, apa alternatif sekiranya perokok dan vapers ni dia nak berhentilah. Jadi apa alternatif yang mereka boleh gunakan dari segi pandangan Islam Ustaz? Kalau dari sudut pandangan Islam ni, saya tak pastilah ada alternatif yang spesifik untuk menggantikan vape dan rokok. Dia lebih kurang macam kalau kita kata arak. Kalau orang tu dia minum arak dan dia memang tertagih arak, dia tak minum arak macam tak boleh hidup. Kita kata berhentilah minum arak. Lepas tu dia tanya kepada kita, apa alternatif kalau berhenti minum arak? Yang kalau kita ditanya alternatif apa berhenti minum arak, kita boleh juga jawab banyak lagi minuman lain yang boleh minum. Tapi kalau apa alternatif daripada isap rokok, ada asap lain lah kan. Nak hidup asap bakar sampah pun tak sihat kan. Ya betul Ustaz. Memang macam tu. Melainkan dia kena menjalani, ni bukan jawapan pihak orang kata teknikal fiqah pun. Siapa-siapa pun boleh jawab macam mana saya jawab ni, iaitu dia menjalani hidup, gaya hidup yang sihat, buat aktiviti yang berfaedah dan sebagainya. Dia memang payahlah nak tinggalkan jika dia dah ketagih. Tapi ramai je yang saya kenal, termasuk dalam kalangan saudara mara terdekat sendiri pun, yang memang mulanya adalah perokok, tapi dia akhirnya boleh meninggalkan. Tapi dia meninggalkan tu pun dia ikut yang, kan dekat klinik kesihatan Malaysia kan ada buat, dia panggil apa tu? Dia ada menyediakan satu bagi orang yang nak tinggalkan rokok. Klinik berhenti merokok Ustaz. Kita ada klinik berhenti merokok. Klinik berhenti merokok. Dia, yang saya kenal banyak yang pergi join macam tu untuk dia berhenti merokok. Itulah rasanya apa yang dia boleh ambil inisiatif untuk meninggal. Jadi perlu ada support ataupun sokongan Ustaz ya, sama ada dari segi bahagian perubatan ya, dan juga keluarga dan rakan-rakan ya Ustaz. Mungkin kalau kita kaji balik ya, kita tengok ramai orang mengambil rokok, vape, shisha ni untuk menghilangkan stres ya. Jadi mungkin dari sudut pandangan Islam Ustaz, apa punca orang yang menjadi ketagih rokok, vape dan shisha ni? Saya kalau spesifik untuk rokok, vape dan shisha ni kenapa dia ketagih, mungkin orang dalam bidang perubatan lebih tahu punca ketagih kepada benda tu. Tapi secara umum biasanya sesuatu yang orang kata apa, tidak baik, tidak elok ni, dia biasanya nafsu dan jiwa kita akan mudah tertarik. Macam sekarang ni orang cakap tentang ketagihan pornografi, ketagihan berjudi, judi juga dia boleh ketagih. Ketagihan, kalau dia dah start mencuri, dia nanti ketagih mencuri. Kalau dia suka, dia dah berbohong, dia nanti ketagih. Berbohong je kan. Jadi benda-benda
benda-benda yang buruk dan jahat ni dia akan jadi habit pula. Dia akan jadi orang kata apa, tabiat dia nanti. Tapi kalau berkaitan dengan rokok, vape dan shisha ni, saya tak pasti ada dari sudut perubatan ada tak benda-benda kandungan atau konten dalam tu yang membuatkan orang ketagih, ataupun kerana dia dah buat tu dia jadi seronok. Atau adakah kerana konten dia ketagih, ataupun kerana psikologi dia membuatkan dia ketagih. Itu saya tak boleh nak jawab lah. Tapi kalau secara umumnya biasanya benda-benda yang tak elok ni secara orang kata apa, psikologinya memang kita akan suka nak buat. Baik. Ya, jadi memang kalau dari segi perubatan Ustaz, memang kandungan nikotin dalam rokok dan vape tu menyebabkan ketagihan, sebab nikotin tu dia boleh melekat di dalam reseptor di otak, menyebabkan keluarnya hormon-hormon yang boleh menyebabkan rasa tenang, rasa selesa, rasa happy, Okey, jadi itu adalah antara faktor ketagihan lah, dan kalau diterangkan dari sudut perubatan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh share sikit apa yang boleh kita lakukan mungkin ada di kalangan ibu bapa ingin membantu mengurangkan ataupun memberhentikan ketagihan rokok di kalangan anak-anak mereka ataupun di kalangan ibu bapa itu sendiri. Apa yang boleh dilakukan dari peringkat ibu bapa itu? Peringkat ibu bapa, pastilah selalu yang orang cakap ibu bapa tu sendiri tak boleh merokok lah. Biasa kalau ibu dan bapa tu sendiri merokok, memang dia nak menentukan. Tapi ada juga mak ayah yang dia tak merokok, mak atau ayah yang tak merokok. Biasanya merokok ni ayah lah, tapi ada juga ibu sendiri pun merokok. Mak dengan ayah tak merokok tapi anak-anak merokok. Kenapa? Kerana sekitaran, pergaulan. Biasanya kalau kita tanya orang pun, kerana dia pergaulan lah yang menyebabkan dia merokok. Macam saya sendiri, kenapa saya tak merokok? Sebab saya dah bergaul dengan kawan-kawan daripada kecil yang tak merokok. Lepas tu masuk sekolah agama, jadi kita tak merokok lah. Tapi walaupun ada kawan-kawan di sekolah dulu yang merokok, kita tak bergaul dengan dia, kita tak duduk dengan dia. Jadi kalau respon saya lah, ada hadis dalam Bukhari dan Muslim yang Nabi SAW sebut, al-arwahu junudun mujannadah. Dan terjemah dalam bahasa Melayu tu dia jadi pelik sikit. Nabi kata roh, spirit manusia ni, Nabi cakap dalam soal ghaib kan, spirit manusia ni dia ibarat pasukan tentera. Macam pasukan tentera pergi berperang, macam mana dia nak tahu ni bila perang kan dia bertempur dengan musuh. Jadi Nabi kata pasukan tentera ni kalau sesama dia ikhtalafa, dia akan dikenal lah ni geng dia, ni pasukan dia. Kalau sampai kat medan perang, oh yang sana tu pasukan musuh. Kalau dengan musuh dia akan istankara ni, nak kata apa, dia akan tak boleh, itu musuh lah. Dia tak akan menerima lah musuh dia. Dia akan bersama dengan pasukannya dan dia akan reject pada musuh. Itu maksud hadis tu. Kenapa Nabi umpamakan roh kita, spirit kita seperti pasukan tentera. Pasukan tentera ni kan dia akan loyal dengan, dia akan rasa selesa duduk dengan selesa, dia akan setia dengan pasukannya dan dia akan berlawan dengan musuh. Jadi bila Nabi umpamakan roh manusia ni seperti pasukan tentera yang menentu tu situasi pasukan tentera, maknanya kalau daripada kecil mak dengan ayah didik anak tu, bina roh dia, spirit dia, suka pada benda-benda yang baik, suka berkawan dengan orang yang baik, suka buat benda-benda yang baik, dia pergi mana pun lepas tu, bapak dia hantar dia pergi masuk asrama ke, dia berjauhan dengan mak ayah dia, spirit dalaman dia baik, dia akan nanti pergi cari benda yang baik-baik, dan dia akan berkawan dengan orang yang baik-baik, dia akan buat benda-benda yang baik-baik, sebab spirit dia tu dah, dia selalu orang putih dia sebut apa, ada chemistry
Sebenarnya itu hadis. Nabi kata al-arwah junudun mujannadah, itulah hadis. Tak tahulah orang barat ambil mana tentang chemistry ni, tapi sebenarnya memang itu adalah menurut Islam. Bila kita duduk dengan orang yang kita rasa selesa boleh duduk, maka maknanya spirit kita tu memang suka kat orang macam tu lah. Kalau kita suka kawan dengan orang isap rokok, suka melepak dengan orang isap shisha, suka melepak dengan orang vape, maknanya kita. Tapi kalau daripada dalaman dia tak suka, dia tak akan suka. Jadi itu yang paling penting. Macam mana mak dan ayah daripada kecil didik anak tu dengan spirit yang baik, suka buat benda baik, suka kebaikan. Jadi saya sendiri bila faham hadis tu, saya rasa pelik bila ada mak ayah kata, kami didik elok anak kami kan. Lepas dia berjauhan dengan kami, dia pergi bercampur dengan orang lain, dia dah jadi abu biru. Biasanya kalau dia dididik elok-elok, bila dia tak duduk dengan mak ayah dia bercampur dengan orang lain, dia tak akan pergi bercampur dengan orang yang berlawanan dengan diri dia. Dia macam tentera tadi tu lah kan. Dia akan pergi cari geng dia juga. Geng yang macam dalam diri dia lah. Tak mungkin dia baik, dia boleh nak pergi bergeng, nak pergi bercampur, nak pergi duduk, nak pergi lepak dengan yang tak baik. Jadi mak ayah ni sebelum masuk sekolah 7 tahun, maksudnya lepas 7 tahun sekolah rendah, sebelum akhir balik pun umur yang ibu dengan bapa nak bina spirit dan dalaman roh, jual anak tu dengan baik, supaya lepas tu bila dia dah keluar daripada rumah, dia pun akan pergi cari orang-orang yang macam dia lah. Wallahualam, itu saya punya respon. Satu respon yang menarik Ustaz, bagaimana pentingnya ibu bapa tu menyediakan environment ataupun suasana yang boleh mendidik jiwa anak-anak tu sendiri daripada kecil. Jadi bila besar dia boleh mudah untuk memilih kebaikan daripada pengaruh-pengaruh yang buruk Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share sikit tentang pengaruh media sosial. Bagaimana media sosial tu boleh membantu perokok dan vapers ni untuk berhenti ataupun mengurangkan atau menghilangkan ketagihan rokok dan vapers tu dari segi fungsi media sosial ni sendiri. Sosial sekarang dia dah makin sinonim dengan influencer. Influencer, orang yang boleh influence, figure-figure ataupun tokoh-tokoh, artis dan sebagainya. Kadang-kadang dia bukan artis pun, tapi dia memang orang yang memang banyak followers. Jadi saya melihat boleh juga dimanfaatkan influencer ataupun yang ramai ada follower ni untuk yang campaign, ataupun mereka-mereka ni lah yang juga turut menghidupkan orang kata kempen-kempen tentang keburukan dan bahaya merokok. Sebab kadang tu kita tengok zaman sekarang ni, kadang-kadang pengaruh daripada influencer pada orang artis ni dia kuat. Macam contoh baru-baru ni, saya bagi contoh yang agak orang real jugalah, tentang bila kita ada PKP, penjarakan sosial dan sebagainya ni, Perintah Kawalan Pergerakan, susah juga mula-mulanya rakyat Malaysia nak akur dan nak biasakan diri untuk dengan normal baru ni. Orang yang memang ramai followers ni, yang lebih follower dia, berjuta-juta follower dia di IG, macam contoh Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri lebih daripada 7 juta followers kan. Siap buat lagu lagi. Bila dia buat IG live tu, selalu awal-awal tu selalu sebut tentang jangan keluar rumah jika tak perlu, berjaga penjarakan sosial. Juga macam Faizal Tahir, juga ramai artis yang turut serta berkempen, yang orang memang follow dia punya IG dan dia punya live di IG.
itu memang mempengaruhi. Jadi mungkin zaman sekarang media sosial, benda-benda kempen-kempen tertentu ni kita perlu libatkan orang kata influencer dan artis-artis ni untuk turut serta berkempen, sebab dia pun memang pengaruh. Memang orang-orang yang ada pengaruh dia, ada follower dia, ada yang pengikut setia dia. Sebab contoh saya bagi sepanjang PKP ni, Dato' Rizal Man yang mereka fashion tapi dah pencen, tapi dia banyak follower dia pun dah lebih 1 juta. Kadang-kadang ketua-ketua dia tentang mengurus rumah, mengemas rumah, masak dan sebagainya, memang orang ikut, memang orang ikut dan memang mempengaruhi ramai pihak yang mungkin ustaz-ustaz macam kami ni tak dapat nak tembusi audien yang tertentu. Tapi orang-orang macam ni memang boleh sampai, boleh reach audiens yang golongan ustaz tak boleh sampai. Wallahualam. Okey, jadi maksudnya pentingnya social media influencer ni untuk memberikan pengaruh yang baik ya kepada masyarakat ya, terutamanya kempen-kempen untuk menghentikan atau mengurangkan ketagihan rokok, vape dan shisha ya Ustaz ya. Jadi baiklah Ustaz, nampaknya kita pun sudah semakin sampai ke penghujung sesi. Mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir untuk di-sharekan kepada netizen sebelum kita menutup sesi kita? Okey, pertama sekali terima kasih kepada Dr. Nurul Yakin yang membuat inisiatif Happy Life ni untuk kempen tentang bahaya merokok, dan memang kepakaran beliau pun dan dari sudut Islam, sesuatu yang buruk, yang mungkar, istilahnya mungkar, sesuatu yang mungkar daripada perkataan nakara, sesuatu yang tidak disukai, tidak elok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sebagai umat Islam kita mestilah menjadi orang yang nahyul munkar, menolak atau mencegah kemungkaran. Bila kita kata kemungkaran itu sesuatu yang tidak disukai, semua benda yang tidak disukai, tidak elok, tidak baik, kita kena mencegah. Jadi ini memang suatu inisiatif yang termasuk dalam amar makruf nahi mungkar. Jadi amar makruf nahi mungkar. Jadi dan dia tak boleh pandang ringan sebab Allah melaknat Bani Israel kerana mereka tidak mencegah kemungkaran. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka ni Allah melaknat Bani Israel kerana ada kemungkaran berlaku, mereka tidak menolak dan tidak mencegah kemungkaran. Jadi dan salah satu daripada maksud Islam nak menjaga 5 perkara adalah menjaga nyawa. Dan ini termasuk dalam tuntutan highly purpose dalam Islam, itu maqasid Islam, maqasid syariah itu sendiri. Allah turunkan hukum-hukum ini adalah tujuan utama dia, antaranya adalah menjaga nyawa. Jadi rokok, vape dan shisha ni memang memudaratkan dan menjejaskan nyawa dan kesihatan manusia, bukan diri dia aja. Diri dia sendiri nak mati pun Allah tak bagi, ni dia buat bagi orang lain pun mudarat. Itu sangat perlulah. Bahkan jika yang terefek tu juga adalah anak-anak kecil, bayi yang memang tak ada apa-apa besar lagi itu juga terkesan. Bahkan saya melihat orang-orang yang merokok ni disiplin dia sangat rendah. Kalau dia boleh disiplin tinggi, dia nak mati seorang-seorang, dia pergi duduk di tempat yang khusus untuk merokok, senang dia mati, dia duduk di tempat seorang itu pun tak boleh dalam Islam, sebab diri dia pun bukan diri dia. Ni apatah lagi merokok di tempat awam, apatah lagi kalau dia butuh rokok, apatah lagi kalau dia masuk dalam tandas awam tu untuk rokoknya dalam tandas awam. Lepas tu dia nak matikan api rokok tu, dia tekan pula dekat benda-benda yang dalam tandas tu, hampir rosak tandas-tandas awam yang lelaki. Tak tahu tandas awam perempuan. Tandas awam lelaki ni penuh dengan kesan-kesan api rokok tu yang dia nak padamkan tu. Sangat tak bertanggungjawab, merosakkan harta benda awam, nak mengotorkan tandas awam.
Jadi dia banyak benda selain pada dia mudarat diri dia bagi kotor tempat, dia buang untuk rokok, dia bagi rosak pula benda-benda awam, milik-milik awam. Jadi banyak dosa dah. Dan satu dosa pun dah banyak. Jadi tambah lagi dosa-dosa yang lain. Dan kadang-kadang orang ni nasihat lah, kadang-kadang ada orang yang cuba nak orang kata apa, ambil excuse, dia kata ni benda makruh. Okey, saya nak jawab tadi, kalau makruh buat sekali-sekala okey, kalau makruh sampai sekotak sehari, buat hari-hari, dia dah jadi makruh dah tu. Kalau sekali-sekala nak buat benda makruh, okey lah. Kalau buat hari-hari benda makruh, dan banyak kali, itu cerita lain lah. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang taat dan hamba Allah yang bertanggungjawab kepada amanah yang Allah bagi. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Nurul Yakin. Aku lupa bihada wa astaghfirullah li wa lakum. Moga-moga ada manfaatnya sesi kita pada kali ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, amin. Semoga netizen kita mendapat banyak info ya, pengajaran dan maklumat ya tentang bagaimana dari segi vape, rokok dan shisha ni menurut pandangan Islam ya. Jadi kalau ikut Islam tu, apa-apa yang memudaratkan memang tidak dibolehkan ya. Dan pentingnya ibu bapa ya untuk menyediakan suasana yang baik untuk anak-anak tadi, boleh menghindarkan ataupun mengelakkan ya rokok, vape dan shisha. Dan seterusnya peranan social media influencer ya untuk mendidik masyarakat untuk mengelakkan ketagihan rokok, vape dan shisha. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa ya dan pengetahuan ya, dan juga banyak hikmah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi ya. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah esok kita akan ada sesi perkongsian bagaimana saya berhenti merokok bersama Encik Isham Ismail ya. Jadi semoga para netizen dapat bersama-sama juga untuk esok kita saksikan bagaimana pengalaman seorang perokok berhenti merokok akhirnya ya. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay, jadi kepada para netizen, terima kasih kerana bersama-sama. Alhamdulillah, kita pun dah tamatkan sesi FB Live kita. Jadi kita jumpa lagi esok untuk sesi perkongsian pengalaman bagaimana pengalaman seorang perokok berhenti merokok sehingga berjaya. Jadi kita jumpa lagi pada esok. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.